Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 19/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35. Surah yang ke-35 dari 114 surah. Juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincang nanti pada kali ini bermula ayat 32, 33, 34 dan 35 insya-Allah. Masa yang diberi cukup, kita olah setakat mana yang kita mampu dan masa yang sepatutnya. Para jemaah sekalian, ayat ini, ayat 31 hingga 35 ini menceritakan kepada kita tiga kategori umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sudah beriman. Umat yang kafir satu kumpulan lain. Nah, dalam kelompok orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut kepada kita ada tiga kumpulan manusia. Tiga kumpulan manusia. Kumpulan mana ni? Kumpulan yang mewarisi Al-Quran. Tengok ayat 20, 30, ayat 31, walladhi auhayna ilaik, dan Quran yang kami wahyukan kepadamu. Jadi orang yang menerima Quran tu ada tiga kategori pula, ada tiga kumpulan pula. Kita tengok nanti siapa kumpulan itu. Kumpulan yang zalim kepada diri, kumpulan yang sederhana, dan kumpulan yang laju menuju ke jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita berada di kumpulan yang laju itu. Kumpulan yang sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan kepada kita balasan yang akan diberikan kepada mereka. Balasan yang akan diberikan kepada mereka, dan diakhiri dengan ucapan syukur daripada ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang layak ke syurga. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Baik para jemaah sekalian, mari kita baca ayat dulu. Kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 946. 946 muka surat yang Jawi. Yang lain cari nombor ayat. Ayat 31 surah Fatir. Maaf, ayat 32 surah Fatir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Balik kita kepada ayat kita, ayat 32. Jadi para pelajar sekalian, kita telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah tentang orang-orang yang khasyah, yakhsha, takut pada Allah Azza wa Jalla. Siapa? Al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu kepada mereka tentang ketuhanan, tentang Allah. Mereka lah lebih takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat dia mengaku je pandai, mengaji situ mengaji sini, tapi nampak tidak ada khasyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu bukan ulama. Itu hanya orang yang belajar, orang yang pandai bercakap. Jadi yang betul-betul takut pada Allah siapa? Al-ulama ar-rabbani, orang yang kenal Allah dan dia beramal dengan ilmu yang dia ada itu. Baik. Dan setelah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Al-Quran itu diturunkan, fungsi dia untuk mengawal, menjaga, muhaimin kepada kitab-kitab yang terdahulu. Maka ayat yang kita baca ini, ayat yang menceritakan tentang siapakah yang menerima kitab yang tersebut. Dan apakah kitab? Tuan-tuan tengok ayat yang ke-32. Thumma awrasna al-kitab allazi nastafaina min ibadina. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tengok Allah Ta'ala guna perkataan diwarisi. Awrasna, diwarisi. Maknanya kita beri Quran ini kepada orang yang dipilih. Siapa yang Tuhan pilih, dia akan terima Quran. Siapa yang Tuhan tak pilih, walaupun dia duduk sebelah rumah Nabi, walaupun dia anak beranak Nabi SAW, tapi mereka tidak mendapat hidayah. Mereka tidak dapat pedoman. Mereka tidak dapat faedah daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu memeningkan kepala mereka, menyerabutkan otak mereka, menyebabkan mereka stres, menyebabkan mereka tak tidur malam. Kau duk bincang bagaimana nak sekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyampaikan Al-Quran. Jadi aurasna, kami beri, kami warisi kepada hamba-hamba kami Al-Quran. Ai aurasna, kami wariskan, pusakakan Quran itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana? Yang kami pilih. Istafaina, yang kami pilih. Tengok nota apa dia bawah. Dia kata, yakni, nota bintang tu. Yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ibadina ai ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang juga perbahasan ni. Dalam pada itu dari segi amalan, ada yang banyak berbuat dosa, dia beriman tapi dia berdosa. Ada yang sederhana, sama banyak. Masjid pun dia ada, tempat maksiat pun dia muncul juga di sana. Na'udzubillah. Ada yang mendapat taufik menjadi orang yang taat dengan sepenuhnya. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba yang diberi taufik
melakukan taat dan meninggalkan maksiat, maka itu dia panggil istafaina min ibadina. Ulama, kita tengok sikit ulama tafsir cakap apa. Ar-Ras'ani kata ikhtalafal ulama fil murad bil kitab. Ulama kata apakah kitab itu, katanya kitab itu makna semua kitab lah. Kitab umat yang terdahulu, ai annahum al-anbiya, para nabi yang terdahulu kita beri, ada di kalangan umat ini yang beriman kepadanya. Kita beriman semua kitab, tak ada kecuali kita. Ada yang mengatakan al-muradu bil kitab al-Quran. Tuan Syekh kita ni pimpinan, dia kata Quran. Pimpinan dia panggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran, kami berikan Al-Quran itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan mereka yang masya-Allah beriman dan beramal serta berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Ini yang nombor satu dia panggil ini, sabiqun bil khairat. Ada yang sederhana, ada yang maknanya lebih berat dosa dia daripada iman, tapi masih lagi dalam kelompok orang yang beriman. Maka siapa yang menerima Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok siapa yang menerima Quran ini di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Quran. Orang ni orang beriman, tapi dia punya iman tidak mantap. Dia bersifat sekular, kata orang, liberal dan macam-macam. Dia beriman, percaya ada Tuhan. Jarang-jarang nampak pakai gak songkok pergi masjid. Kalau tak pergi hari lain pun hari raya muncul. Contohnya kita kata orang ni hari raya ada dekat masjid, dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia zalim diri dia sendiri. Maknanya zalim bi taqsiri wa tafrid, kecuaian dia. Solat jarang-jarang, puasa pun ada tak ada. Itu dia panggil zalim diri sendiri. Bila melakukan benda maksiat, yaf'alu ba'dal muharramat, dan mereka juga banyak melakukan benda yang haram dan berterusan melakukannya. Kata banyaklah tafsir ulamanya, kita ambil satu je. Semua mereka itu 3 kumpulan ni orang yang beriman, orang yang menerima Quran. Tapi Quran tu sekadar dia baca ataupun dijadikan acara dalam majlis tertentu. Dalam Adwa'ul Bayan, dia kata az-zalimu li nafsihi, orang yang zalim diri itu siapa? Wa huwa alladhi yuti'u Allah, dia ada taat kepada Allah, dia ada iman, dia percaya. Walakinnahu ya'si aidan, tapi dia ahli maksiat. Macam sebahagian daripada masyarakat Islam lah, kan? Dia maksiat, dia judi pun dia toke, arak pun dia main juga, macam-macam lah. Rasuah jangan tanya, itu sudah jadi makan minum dia dah. Riba, dia sendiri toke riba, toke syarikat-syarikat yang amalkan riba. Jadi orang ni sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taubah, tanda surah At-Taubah ayat 102, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, mereka campur amal soleh dengan amal yang buruk. Dia kata haza ala asahil aqwal, dalam Adwa'ul Bayan kata inilah pandangan yang paling sahih dalam banyak-banyak pandangan. Jadi orang yang zalim diri sendiri, ma'hu min aslil iman, dia ada asal iman tapi dia ahli maksiat. Orang ni dikira orang menerima kitab juga. Satu. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka yang bersikap sederhana. Macam mana sederhana? Yu'addil wajibat wa yatrukul muharramat, dia buat benda yang wajib, yang fardu-fardu dia buat, semaya fardu dia buat, tapi
dia juga meninggalkan benda yang haram. Dia tak buat benda haram, dosa-dosa besar dia tak tengok. Katanya, siapa dia kau orang yang sederhana ni? Hum ashabul maimanah. Mereka mengambil dunia seadanya, kan? Tapi akhirat juga dia ada. Dunia pun dia kejar, akhirat pun dia kejar. Dua-dua. Ada ulama kata al-mu'min al-asi, orang mukmin yang derhaka. Dalam Adwa'ul Bayan kata al-muqtasidu, orang yang sederhana ini orang yang taat, dia tak buat maksiat, walakinnahu la yataqarrab bin nawafil, tapi tak banyak amalan sunat dia. Sunahmu amalanku ni tidak tinggi dia punya darjat. Kan ada sunahmu tapi tidaklah tinggi setinggi mana? Tidaklah setinggi orang lain. Kita kata sunahmu amalanku dia ada, tapi tak banyak. Pergi masjid pun duduk buah kaki lima masjid. Habis orang azan tak naik solat sunat, dia naik bila orang qamat. Ini rugi tuan-tuan. Muqtasid yuti' wa la ya'si. Dia taat, dia tak buat maksiat, tapi dia tak banyak amalan-amalan lain. Amalan sunat tak ada. Buah ya dia ada. Jadi orang ini dia panggil muqtasid. Hadza ala asahil aqwal. Mana pandangan tu banyak, tapi Syekh Syangkiti rahimahullah ta'ala ambil pandangan yang mengatakan istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Ada yang mengatakan orang muqtasid ni tak banyak tapi dia tak buat dosa besar. Secara spesifik lah, dia berzina tidak, minum arak pun tidak, cuma ada dosa-dosa tu ada. Tak banyak amalan. Boleh jadi label tengah ni ramai di kalangan masyarakat kita. Kita kata boleh jadi, wallahu alam, jangan tuduh siapa-siapa. Kita sendiri scan diri kita, boleh jadi aku lah ni kot. Kan? Ada amalan alhamdulillah, dosa besar yang fawahish dia tak buat, tapi dosa besar lain terlibat juga sikit-sikit. Contohnya dosa besar yang tak berbang. Apa dia? Riba, rasuah, ada mari. Ni orang ni boleh jadi masuk dalam muqtasid. Ataupun silap-silap dia pergi ke zalimul li nafsi, sebab dosa besar juga. Riba, rasuah dosa besar, walaupun dia tak buat fawahish. Jadi kena timbang tara lah di antara zalimul li nafsi dengan muqtasid. Jadi yang senangnya muqtasid ni, kita ambil pandangan Adwa'ul Bayan kata orang yang menunaikan yang fardu, meninggalkan yang haram, tapi tak banyak amalan sunat. Kita pergi kepada kategori yang ketiga yang kita nak ni, insya-Allah, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan orang ini. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Dan ada di antaranya pula yang mendahului orang lain. Dengan apa? Dengan berbuat kebajikan biiznillah, dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ketiga ni yang baik. Di antara mereka penerima Al-Quran itu orang yang menunaikan yang fardu, yang jaga yang sunat. Setelah dia dengar projek mega ni tak pernah tinggal lagi. Saya nak tuan-tuan semak balik diri. Berapa ramai sudah kita semenjak dapat kempen projek mega mampu milik melalui kitab kita ni, sunnahmu amalanku ni, berapa ramai dah sudah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah. Apa makna istiqamah? Yang tak tinggal lagi kita punya projek mega mampu milik yang kita namakan dia dengan apa tu? Solat sunat rawatib, duha dan juga witir. Alhamdulillah. Ana yakin dan percaya ramai sudah di kalangan sahabat-sahabat kita pencinta Al-Quran ni telah beramal dengan hadis Ummi Habibah yang mengempin kita supaya menjaga solat-solat sunat yang tersebut, insya-Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Dan at-tariku lil muharramat, mereka tak buat lagi benda haram. Benda makruh tak buat juga. Jadi kalau kita kata setengah orang ni berkerah lengan, dia kata rokok tidak haram, makruh. Makruh pun tak tinggal juga. Tapi hak kata haram, saya kata haram. Berdasarkan fatwa ulama semasa. Yang ni pun dia tinggal juga.
maka dia boleh naik dalam kategori sabiqum bil khairat. Allah, dia kata Abu Anas, rendahkan sikit level sabiqum bil khairat tu boleh ke tak boleh? Kan? Saya yang lain semua saya taubat belaka dah. Satu dia yang saya masih lagi memeluknya. Apa dia? Rokok. Kita kata tinggallah rokok kalau nak masuk dalam sabiqum bil khairat ini, kan? Jadi kalau tidak, tuan masih lagi dalam kategori, dalam kelompok orang yang zalimun li nafsi ataupun orang yang muqtasidun, orang yang sederhana tadi. Jadi kalau duduk sederhana pun okeylah, tapi kita nak sabiqum bil khairat, kita nak lebih lagi daripada itu. Para jemaah sekalian, jangan ambil yang rendah kalau ada yang tinggi. Kenapa yang ada yang tinggi kita nak ambil yang kecil? Sama juga bila kata kenapa bila ada yang sunnah nak ambil yang tak sunnah. Saya tak kata bid'ah sebab orang takut sangat dengan kalimah bid'ah sekarang ni. Sebut bid'ah allergic selalu. Allah, ustaz ni suka nak membid'ahkan orang. Kita bukan nak bid'ahkan orang, kita nak nyatakan amalan ini tidak sunnah. Kalau tak sunnah jadi apa? Dia lawan dua tu ya. Sunnah lawan dia bid'ah. Soleh lawan dia toleh. Baik lawannya buruk. Kita belajar lama dalam peribahasa kita tu. Jadi kita ambil. Jadi kalau kita boleh meninggalkan benda yang haram, benda yang makruh pun kita tinggal, fasabaqa ghairuhu. Maka amalan orang ni mendahului, mengatasi orang lain. Dengan kebaikan kita, Allah Ta'ala letak klaus di sini. Dia kata apa? Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kamu buat itu dengan ketentuan daripada Allah. Allah pilih kamu. Tuan-tuan kata Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Orang-orang yang dapat melaksanakan tugas ini, menjaga yang fardu, memperbanyak yang sunat, meninggalkan yang haram, menjauhi perkara makruh dan syubhat, semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tugas kitanya Alhamdulillah, teruskan istiqamah. Jadi itulah dia kata. Kita tengok ulama tafsir kata siapakah sabiqun bil khairat? Sabiqun bil khairat. Ada yang kata as-sabiq at-taqiyyu 'alal itlaq. Orang yang takwa itulah sabiqun bil khairat. Satu. Yang kedua, man rajahat hasanatuhu 'ala sayyiatihi. Orang yang kebajikan dia sangat banyak, keburukan dia sedikit. Maknanya amalan soleh banyak, maksiat tu tak banyak. InsyaAllah kita kata kita langsung tak ada maksiat, mustahil duduk atas dunia ni. Lain daripada Nabi SAW. Saya tak buat maksiat, Ustaz. Kita memang tak buat maksiat, duduk di rumah je. Tapi nak tengok berita, buka TV tengok berita, keluar pembaca berita yang tak tutup aurat. Ada je benda-benda yang mengganggu perjalanan hidup kita ni. Habis kalau tak mau langsung, jangan tengok apa-apa. Tengok bini kita ya dengan anak. Yang lain-lain jangan tengok. Yang ketiga, allazi sabaqa ilal a'malis salihah. Iaitulah orang yang ada je di kempennya amal soleh yang sahih, yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlari terus dia untuk melakukannya. Orang lain kata, bunga nak buat benda ni. Dengar, benda ni benda sahih Ustaz dari Nabi. Naam. Amalan sunat ini, zikir-zikir yang kita ajar. Lari selalu dia. Orang panggil berlari. Bunga dia nak melakukan ibadat yang tersebut. Kita kata ini di antara 3 kumpulan yang disebut oleh ulama. Kemudian dalam Adwa'ul Bayan buat kesimpulan. Saya ambil adwa' ni sebab saya tak nak panjangkan huraian. Kalau tidak, satu dia punya. Dalam as-sabiqu bil khairat, tuan-tuan dalam adwa', huwa alladhi ya'ti bil wajibat. Orang yang menjaga yang fardu, jaga sungguh dia. Solat fardu, maintain kata orang. Jaga betul-betul. Solat ni juga dengan masjidnya, pergi solat berjamaah dengan khusyuk. Allahu Akbar. Yang kedua wa yajtanibul muharramat, dan dia meninggalkan segala benda haram, tinggal belaka. Orang cakap skem ni tak patuh syariah, taubat selalu. Tukar. Ni dak sayang sayang. Sekarang ni pula bila kita berniaga, tiba-tiba kita tahu ejen perniagaan kita tu ada masalah dari sudut kepahaman Islam dia. Nak tinggal tak tinggal? Payah nak tinggal. Sebab tu orang tanya saya, macam mana nak buat ni? Kita dah berniaga dah ni. Perniagaan pun alhamdulillah laris kata orang. Musim PKP.
tiba-tiba muncul pula bos kita tak ada masalah kepahaman. Kita kata berniaga barang dia, jangan ambil ideologi dia. Boleh. Berniaga lah barang-barang dia halal. Kan? Bukan ada sembelih pun. Tapi dia punya kepahaman tak tepi. Jangan telan segala benda. Jangan. Kita ada akidah. Kita nak jadi sabiqun bil khairat. Kita tak nak jadi zalimun li nafsihi. Letak situ. Dan tak habis lagi kata adwa al-bayan. Wa yataqarrabu ila Allah bit ta'at wal qurbat. Kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan segala jenis ibadat-ibadat, amalan-amalan yang dianjurkan oleh syariat, kita buat belaka. Solat sunat ada, alhamdulillah. Semenjak Abu Ana campaign projek mega, saya tak pernah tinggal, alhamdulillah. Puasa sunat ada. Hari Khamis ke, hari Isnin ke, hari putih ke, hari Ashura, hari Arafah, tak tinggal kita. Alhamdulillah. Sedekah sunat banyak. Tengok je tabung kebajikan, pergi masjid, tabung masjid masuk. Lalu kod skrin tengok tabung pendidikan masuk. Tabung orang miskin masuk. Hari ni pula masya-Allah, sahabat-sahabat kita dilanda banjir sebahagian kawasan. Tabung bergerak. Jangan tunggu. Kita nak pergi tak boleh. Alhamdulillah NGO yang telah pun sampai di sana. Dengan motorbotnya, dengan buknya, dengan perahunya. Allahu Akbar. Saya ingat lagi tuan-tuan, waktu kami dilanda banjir di sini, di pondok ni. 24 Disember 2014. Kawan-kawannya duduk tepi laut, dia ada boot yang boleh tarik dengan kereta. Kan dia biasa pokok ni, pandai cerdik. Dia mari melawat, dia bukannya pergi bawa kamera, dia bawa boot. Kita kata ni orang cerdik, NGO bijak. NGO nak pergi bantu orang dalam air, dia bawa boot dia sendiri. Masya Allah. Sampai dia tarik boot dia masuk dalam air, siapa ada barang, siapa bawa beras, siapa bawa makanan, letak atas boot saya pergi cari. Kita kata inilah orang yang bijak. Nah, NGO yang cerdik, dia tahu keperluan apa yang patut dibawa. Dan kita yang tak boleh pergi, cari tabung-tabung. Carilah NGO yang kita kenal. Saya pun nak sebut banyak sangat ni. Kawan-kawan kita belaka, masukkan infak dalam tu, biar mereka sampaikan. Kita holor, mereka sampaikan. Alhamdulillah. Sabiqum bil khairat. Jangan tunggu. Nanti. Seminggu lagi kering air kita pergi hantar. Tuan kena ingat, sekarang orang perlukan bantuan. Dah kering air, dia ada duit. Bukan tak ada duit. Tapi tak berguna duit pada hari di saat kita duduk dalam air banjir. Tak guna tuan-tuan. Yang kita nak, orang hantar mari holor makanan, holor air mineral, air bersih untuk kita minum pada waktu itu. Sebab itulah saya bila lepas banjir, saya senaraikan perkara yang diperlukan ketika kita berada di pusat banjir. Allahu Akbar. Ada orang hantar beras. Tapi dia tak bawa, seorang pun tak bawa pinggan. Macam mana kita nak makan? Ambil plastik. Basuh. Letak makanan atas tu. Anak beranak makan atas plastik. Ya Allah, dulu kita letak kucing yang makan atas plastik. Hari ni, aku makan di sini. Baru kita tahu siapa kita. Allahu Akbar. Baik, para jemaah sekalian. Mari kita nak jadi sabiqum bil khairat. Semua kebajikan, lorong kebajikan kita masuk. Lorong maksiat kita tinggalkan. Lorong syubhat, jauh diri. Perkara makruh juga kita tinggalkan. Alhamdulillah. Makruh tak haram. Tapi eloknya. Contohnya bila nak makan bawang, nak pergi masjid, jangan makan. Rokok, no. Rokok bukan makruh, sudah difatwakan haram. Kalau ada lagi duk berkerah dengan makruh, bagi dia makan rokok. Jangan bagi hisap rokok, bagi makan. Baiklah. Allah sebut apa? Biiznillah. Ingat. Kamu jadi orang baik dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok di akhir ayat Allah kata, Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu, zalika sabaqus sabiqina bil khairat. Kita dapat jadi orang baik, orang berlumba-lumba, laju dalam kebajikan itu apa? Sebab kita baik, sebab kita juruh, sebab kita wara'. La, Allah kata al-fadlul kabir. Sebabnya limpah kurnia yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kita.
Jadi kita kena ingatlah, jangan sombong kita ni. Aku jadi baik ni sebab gini-gini. Enggak. Kita boleh jadi baik sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah pilih kita. Rasa. Allah kata, aku masuk dalam hatimu cinta Al-Quran, kamu beramal dengan Quran, akhlak kamu akhlak Quran, maka itu hazalika huwal fadlul kabir. Yang terbaik itu adalah limpah kurnia dari Allah semata-mata. Maka kamu syukur, kamu jaga, kamu maintain, kamu istiqamah, iltizam dengan Islam, kamu selamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan sombong kita, jangan kata aku baik ni sebab aku baik, sebab keturunan kita, sebab tu sebab ni, kan? Allahu Akbar. Ada setengah orang ni pelik, bila dia jadi baik, dia boleh faham baca Quran, dia kata sebab ludah guru dia. Kita letaklah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan letak kepada makhluk, pada manusia, jangan. Allahu Akbar. Itulah ayat perbincangan kita, zalika huwal fadlul kabir. Baik, apa yang kelimpah kurnia Tuhan nak bagi pada kamu? Sabiqum bil khairat. Wahai muqtasid. Muqtasid sama banyak. Ibadat, maksiat. Tukarlah channel, naik kepada peringkat yang ketiga, peringkat yang sabiqum bil khairat, tinggalkan maksiat. Boleh je tinggal, insya-Allah, dengan izin Allah, dengan kesungguhan kita. Orang yang zalim li nafsihi, ni awal lagi, kena taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang zalim li nafsihi, mengikut mazhab Ahlus Sunnah, orang yang zalim, orang yang buat dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a afa wa insya'a azab. Tuhan nak maaf, dia maafkan. Tuhan nak azab, dia azab dulu, kemudian pergi ke syurga. Jadi kita kata ini mazhab kepahaman kita. Tapi pokok khawarij, geng-geng yang kata dosa, orang buat dosa besar ni, kekal dengan neraka, itu kepahaman lain, di luar daripada Ahlus Sunnah. Kita yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, ini pegangan kita. Baik, ayat 33, Allah kata, kalau kamu sudah bertaubat, kalau kamu sudah dibersihkan, sabiqum bil khairat, yang tak buat dosa, apa aku sediakan untuk kamu? Tengok ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Balasan mereka ialah syurga-syurga adnin. Apa dia syurga adnin? Adakah adnin itu nama syurga? Yakni syurga yang kekal. Bukan nama syurga. Adnin itu makna kekal. Adn, syurga yang kekal. Ay jannatu iqamatin yadkhulunaha fil akhirah fala yakhrujuna minha abada. Itu maknanya syurga jannatu adnin, syurga yang kekal. Sifat syurga kekal. Kalau orang masuk tak keluar dah. Berbeza dengan neraka. Neraka tak kekal bagi orang beriman. Dia masuk, dia celup dalam neraka, dibalasnya, dibakar mengikut dosa yang ada, kemudian dikeluarkan, masuk dalam syurga. Tak kekal bagi orang mukmin, tapi kekal bagi orang kafir, wal iyazubillah. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada maksiat dan kekufuran. Jannatu adni yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Allahumma arzuqnal jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, rezekikan kami syurga dan masukkan kami ke dalam syurgamu. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia jumpa ayat rahmat, ayat azab, ayat rahmat, ayat syurga, Nabi akan minta. Mari ayat azab, ayat yang menakutkan, Nabi minta perlindungan. Kita pun kena sunnah. Bila kita jumpa baca ayat-ayat sunnah syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Rabbi, jadikan kami daripada ahli. Bila baca bab neraka, a'udzubillahi minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita sentiasa berdoa. Orang panggil respon. Baca ayat ni, baca ayat azab ni, minta perlindungan. Jangan baca orang tak tahu je. Serupa je. Macam orang zaman dulu. Zaman sekarang ni tak ada kot. Zaman dulu kalau ada orang tukar lagu, dia panggil tukar lagu ni, qari'ah ni, bila baca Quran. Walahum azabun azim. Allah bawah ni, Allah sedaknya.
Astaghfirullahalazim. Buta telinga kamu ni. Kan? Walahum azabun azim. Sebab kamu itu tariklah azim lagi dekat hok bawah ni. Sedap. Azab sedap pula dah. Tak tahu apa mu ni. Jangan main-main, jangan duduk mengarut kata orang. Baik. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Mereka dihiaskan dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara. Jangan duk mikir emas macam mana, mutiara macam mana. Ini bukan mutiara laut masin, mutiara syurga tuan-tuan. Mutiara laut masin. Allahu Akbar. Kan? Dia punya pakaian yulbasuna fiha rijalan wa nisaan. Laki-laki dan perempuan semuanya boleh pakai gelang daripada emas. Atas dunia ni Nabi dah sebut. Mana-mana laki-laki yang pakai emas atas dunia tak pakai lagi dah di akhirat esok. Neraka dia. Tapi di akhirat esok semua rijalan wa nisaan asawira min zahabin pakai gelang daripada emas. Sabarlah sekejap nak pakai emas atas dunia ni jangan. Kita pakai warga emas boleh. Orang laki-laki. Wa yuhallawna fiha lu'lu'a. Dan Allah Ta'ala beri kepada dia apa tadi? Gelang-gelang dari emas dan mutiara. Lu'lu' itu mutiara. Mutiara comel-comel. Berkilat. Zinatan lahum, sebagai perhiasan untuk mereka. Berhias comel ni. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di situ adalah dari sutra. Atas dunia ni kita orang laki-laki tak boleh pakai sutra, sabar. Siapa dia pakai atas dunia, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki tak pakai lagi di akhirat. Jangan pakai atas dunia ni, kita pakai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita minta Allah Taala anugerahkan kita syurga, dapat semua. Gelamah boleh pakai, sutra boleh pakai, apa nak boleh pakai semua. Tak ada dah larangan-larangan. Di dunia darul jaza, bukan lagi darul taklif. Tak ada. Dunia dunia ni dia panggil dunia ni darul taklif, maknanya tempat medan ujian, tanggungjawab. Tapi syurga akhirat esok darul jaza, tempat balasan. Orang yang baik terima balasan baik. Tak ada lagi taklif. Solat tak ada, puasa pun tak ada. Tak ada dah dia tu. Yang adanya, tapi lidah orang ahli syurga ni salam, alhamdulillah, lidah syukur je ada. Dia punya taklif tidak ada. Dunia negeri yang penuh dengan taklif, tanggungjawab. Akhirat negeri balasan. Itu ayat yang betul. Dia kadang-kadang tersasar cakap tu ada. Tuan-tuan betul baliklah kalau tengok kita salah cakap tu. Jangan duk pegang hak salah. Ini ustaz cakap kalau salah lah. Sepatutnya kita asatizah ni bila tersalah orang tegur, tarik balik. Tak hina tuan-tuan orang yang tersalah tarik balik. Tapi hina kalau tersalah orang tegur, berkerah lengan. So, apa salah saya? Ada dalam kitab ni. Saya nukilkan dari, kita kata jangan duduk kerah lengan. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Musa waktu dihantar surat Ar-ruju' ilal haqqi, kembali kepada benar itu satu kemuliaan. At-taman khairum minat tamadi fil batil, daripada kamu berterusan dalam kebatilan. Itu baiklah. Baik. Pakaian syurga, gelang emas, seterusnya. Kenapa saya nak tanya soalan? Siapa boleh jawab, telah jawab. Banyak sekali dalam ayat Quran ni Tuhan sebut asawira min zahabin. Pakaian di syurga ni gelang-gelang yang comel-comel daripada emas. Kenapa dia sebut gelang? Apa sebab? Dalam syurga esok bolehlah nak pakai gelang ke, nak pakai rantai ke, nak pakai apa, orang laki-laki dipersilakan. Kata dunia jangan pakai. Tak kira lah rantai itu daripada apa. Rantai daripada emas ke, rantai daripada mutiara ke, rantai daripada kayu koka ke. Bukan pakaian kita orang laki-laki duk bergantung macam tu. Jangan. Baik. Kita pindah kepada ayat 34. Wa qalu alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebagai tanda bersyukur,
Berkatalah mereka ahli syurga, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa memuji-Mu ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Biarlah basah lidah kita dengan puji Allah sentiasa. Alhamdulillah. Sebab itulah ucapan ahli syurga. Alhamdulillah. Allazi azhaba 'annal hazan. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita, sedih dari kami. Tengok. Atas dunia dulu, wa qalul hamdulillah. Mereka kata segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'anna ahzanana, yang telah menghilangkan daripada kami duka cita. Kenapa dia sebut duka cita di sini? Kenapa ahli syurga bila masuk dalam syurga dia kata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita? Dia tak kata yang telah menghilangkan sedih, menghilangkan stres, menghilangkan sakit. Atas dunia ni kami sakit, ada orang sakit daripada muda sampai ke tua ada. Kan? Daripada muda sampai ke tua masih lagi ada. Dia kata apa? Qala Ibnu Atiyah, dia kata kenapa di tempat ini banyak dia guna apa? Guna hilangkan, Allah Ta'ala hilangkan duka cita. Sebab dia kata hazanu ahwal qiyamah. Duka cita itu adalah satu fenomena pada waktu pada hari kiamat esok. Satu fenomena. Orang yang menzalim diri dia sangat-sangat takut dia. Tengok azab depan, sudahlah aku dulu. Gini. Kata Ibn Abbas, hazanu jahannam. Ada kata hazanul maut. Bila kita dalam syurga esok, kita tak mati dah. Tak ada lagi mati. Sakit mati ni. Orang yang tak mati tak tahu sakit. Kalau sudah mati, dia panggil sakaratul maut, dia sudah tahu. Ada kata duduk dalam syurga, tak fikir dah nak masuk ke dapur. Orang perempuan ni saya tengok dia mikir tahu, mikir. Hari ni dia fikir dah esok nak masuk apa. Allah mikir nak masuk apa. Mari anak nombor 1 cakap, esok amak kita buat tom yam lah ibu. Mari yang kedua, tom yum tak syok lah ibu. Kita buat ayam 3 rasa, itu daging apa ni, ikan 3 rasa. Fikir. Di akhirat esok, muslimat jangan fikir lagi nak masuk dapur. Tak ada dapur lagi. Tak ada dapur. Kalau kita nak masak-masak, ketika rindu-rindu ke dapur, boleh je. Alam syurga ada semua, ada tempat. Tapi tak perlu mikir ke dapur. Apa lagi? Duka cita, bimbang. Tengok dalam ayat yang lepas. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, berkecita, bimbang, takut Allah tak kabulkan amal. Sudah kabulkan kamu masuk dalam syurga. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, wa mimman zahaba ilal umum. Ada ulama kata semua benar. Duka cita dari semua perkara. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami segala duka cita. Semua sekali. Duka cita takut tak masuk syurga, duka cita sakit atas dunia dulu, duka cita bimbang takut tak lepas sirat, duka cita tak ada semua dah. Al-an darul jaza, sekarang ni kamu masuk dalam balasan apa yang kamu buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata. Inna rabbana laghafurun syakur. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya lagi sentiasa memberikan balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhan kami amat pengampun. Sesungguhnya Tuhan kami amat pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang taat kepadanya. Bagi orang yang taat kepadanya. Dan alhamdulillah, syakur, maknanya Allah Ta'ala tu beri pahala, terima kasih kepada awak, kamu semua. Sebab apa? Sebab kamu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kamu taat, kamu selamat. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, ayat yang terakhir dalam ayat kita ni. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih.
La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal. Dia panggil syurga tu nama dia Darul Muqamah. Negeri yang kekal abadi. Tak akan keluar lagi. Orang masuk syurga dia tak keluar. Orang masuk neraka kalau beriman dia boleh keluar. Tapi bukannya senang. Jangan duk fikir nak masuk. Ada setengah orang dia buat, saya tak apalah. Ustaz, kalau saya tak jumpa dalam syurga, cari jalan neraka. Berani awak cagar diri nak masuk neraka. Jangan cakap macam tu. Kita cakap baik, cakap bahasa positif. Ustaz, Tuan Syekh, Kiai, Baba, doakan kami masuk syurga. Jangan mikir nak masuk neraka. Jangan duk fikir. Dia ingat masuk neraka ni masa pergi pusat kuarantin kali. Allahu Akbar. Atau ada ulama pesan-pesan tu. Itu label lain. Kita ni jangan duduk buat kat benda-benda yang tak baik macam tu. Allah sebut apa ni? Ini masih lagi doa ahli syurga lagi ni, dia kata. Allazi ahallana darul muqamah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal. Min fadlihi. Semata-mata dengan limpah kurnia daripada Allah. Sebab apa kita tolak limpah kurnia daripada Allah? Bukan semata-mata amalan. Kalau semata-mata amalan, tak padan kita nak bayar syurga yang begitu besar, yang begitu indah. Dengan amalan kita yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tanda tuan-tuan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Payah sikit dia punya. Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al jannata. Tidak memasukkan seseorang kamu ke dalam syurga tu amalan kamu semata-mata, tak boleh masuk dalam syurga. Jangan kita kata aku amalan banyak, confirm syurga. La. Tidak. Nabi kata tidak ada seorang pun boleh masuk dalam syurga semata-mata amalan. Sahabat-sahabat yang dengar ni terkejut. Mereka terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Qala wala ana. Aku sendiri tak boleh juga. Illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmatin. Kecuali kita boleh masuk syurga dengan limpahan kurniaan Allah dan rahmat daripada Allah, kita masuk syurga. Hadis ini sahih. Rawahul Bukhari dan Muslim wal lafzu li Muslim. Apa maksud dia? Tuan-tuan jangan panik, jangan salah faham. Maksudnya kalau kita kata aku masuk syurga dengan sebab amalan, tak padan. Tapi kita kena beramal untuk masuk syurga. Kita kena beramal untuk masuk syurga. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas malam kita telah bincang dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Al-Azkar An-Nawawi yang kita baru baca tu. Tuan-tuan kena ingat, amalan-amalan yang kita buat ni, kita mesti mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata tak payah. Lah, itu kepahaman sebahagian daripada ahli-ahli tarekat yang mengatakan tak boleh. Kenapa tak boleh? Nabi suruh minta pahala, Allah Ta'ala suruh minta, tiba-tiba kita kata tak boleh. Itu satu kepahaman yang tidak tepat, yang boleh kita buat. Alhamdulillah. Nabi kata semata-mata amalan tak boleh. Tapi kita masuk syurga dengan apa? Bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu ahli syurga bila masuk syurga dia kata apa? Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi, daripada limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata amalan. Habis tak payah beramal. Siapa cakap? Awak ni jangan pening sangat. Bukan kata tak, amalan itu kunci nak pergi ke syurga. Tapi kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Itu maksud hadis. Kena jelas. Baiklah. Ahli syurga kata apa? La yamassuna fiha nasab. Kami tidak akan merasa penat lelah di situ. Penat apa? Relax. Wala yamassuna fiha lughub.
Dan kami juga di situ tidak akan merasa letih lesu, tak ada penat, tak ada letih, tak ada apa. Seronok suka-suka. Darlah, negeri yang seronok semata-mata. Makan suka, duduk dengan keluarga pun suka, duduk dengan isteri pun suka, tak ada apa-apa. Kita seronok ustaz makan. Ya kau cakap seronok. Siapa kata seronok makan? Letih makan ni, sudah makan menyandar duduk. Lepas duduk sekejap, aduh sakit perut, pergi ke tandas. Orang dalam syurga tak ada tandas. No toilet dalam syurga, tak ada tandas. Habis makanan kita gimana? Allah Ta'ala hilang gitu saja. Serap, dia panggil serap. Makan bukan kerana lapar, kerana menikmati hidangan. Duduk dengan isteri, duduk dengan bidadari, gembira kita, tak ada masalah apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan jangan duduk mikir apa ada dalam syurga, kita mikir bagaimana nak pergi ke syurga. Itu yang kita kena fikir. Kalau duduk mikir dalam syurga ada apa, pening kita. Tapi kita kena fikir bagaimana kita nak sampaikan syurga. Itu yang kita kena fikir sehari dua ni, supaya kita selamat. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, sekarang ni kita pindah kepada al-fawaid. Faedah-faedah ilmiah dan juga faedah tarbawiyah dan juga al-lataif, apa yang kita nak ambil. Mari kita belajar tuan-tuan. Yang pertama, tengok kepada ayat kita ni. Yang pertama, summa awrasnal kitab allazi nastafaina. Kemudian kami warisi kitab itu, kitab Quran itulah kita ambil, atau kitab yang terdahulu kita beriman, Quran kita pegang, kita amal, kepada hamba yang kami miliki, kami pilih. Kata ulama tadabbur, fihi fadlullahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Limpah kurnia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan apa? Haitsu awrasaha hadzal kitabal azim. Allah kurniakan kitab yang agung ini, Quran, kepada kita. Alhamdulillah kata. Kata alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pun kalau Quran duduk di dalam almari, tak pernah dibaca, tak pernah dibuka, tak pernah ditafsir, tak pernah tadabbur, jadi apa yang kita dapatnya? Jangan jadi macam budak tidur stesen bas. Orang tanya, kenapa tidur sini? Oh, kau mana tahu? Aku ni anak orang kaya. Anak orang kaya. Dia duduk merempak situ. Sebab mana harta ayah dia pun tak tahu dekat mana. Kita ni anak orang kaya ibaratnya. Quran di tangan kita. Quran dalam handphone kita ada. Quran penuh dalam almari rumah kita. Dikoleksikan dia. Tapi Quran tak masuk dalam dada kita. Kenapa? Quran tidak berlalu di atas lidah kita untuk kita baca. Apa faedah? Ibarat macam anak orang kaya tadilah. Jadi maka di sini ulama kata apa? Anna ajallan ni'am, nikmat yang paling utama, yang paling agung, iaitulah nikmat kita dapat mewarisi kitab yang mulia ini, iaitulah Al-Quranul Karim. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah pun kena beramal dengan kitab ni, jangan alhamdulillah saja. Kan? Bacanya tidak, fahamnya pun tidak. Kita kata alhamdulillah. Saya kadang-kadang tuan-tuan dan pelajar-pelajar, bila orang mari solat di masjid saya ni, alhamdulillah setakat musim cuti ni, PKP dah buka rentah ni, ramai yang mari solat. Lepas solat dia mari jumpa kita. Abu Anas, ya, saya dah ikut kelas tafsir semenjak PKP. Bila kita tanya dia, apa perasaan Pak Cik, Tuan Haji, Tuan, kepada kelas kita ni, dia kata, alhamdulillah, saya rasa saya dekat dengan Quran. Tuan-tuan, ucapan ini saya rasa sebab apa? Usaha kerdil ini Allah Ta'ala bagi kepada kita manfaat yang besar. Kalaulah inilah jalan tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami kitab Allah, dan seterusnya kita beramal dengan kitab yang besar ini. Kitab yang Allah Ta'ala awrasnal kitab, yang Allah pusakakan kepada kita. Alhamdulillah. Sebab tu dia kata pusaka. Pusaka ni kita terima tanpa apa? Tanpa usaha. Tiba-tiba ayah mati boleh duit. Jadi kita Al-Quran ni kita ada di tangan kita. Tapi Allah nak buka pusaka ni, dicuik hati kita nak belajar Quran. Tak apa dia boleh buat. Kalau setakat orang main kempen, kau nak ajar aku pandai lama padamu. Tapi bila Allah buka hati kita untuk tadabbur Quran, Masya Allah, tabarakallah. Ketika itulah terbukanya hati kita, Allah Ta'ala wariskan Quran itu untuk kita tadabbur dan kita amalkan. Kita beriman sudah lama. Ni, tahap yang kedua ni naik. Level yang kedua ni.
Besar tuan-tuan. Baik. Yang kedua, summa awrasnal kitab allazina astafaina. Ayat yang sama lagi sampai kepada ayat yang kita baca ini, ulama tadabbur berkata bisyaratun kabiratun li hadhil ummah. Ayat ini memberi khabar gembira yang besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa? Semua keadaan, asal semua orang beriman, zalimun li nafsihi, muqtasidun, sabiqun bil khairat, semuanya mereka ini akan masuk dalam syurga. Tapi kita yang kejar sabiqun bil khairat ini, kita nak masuk syurga awal tanpa disentuh oleh api neraka. Allahumma ajirna minan nar waj'alna min ahli jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Itu doa kita. Doa kita tak nak langsung disentuh, disambau oleh api neraka. Jangan. Tapi tiga-tiga kumpulan ini akhirnya ke syurga. Itulah dia panggil anugerah bisyarah kabirah yang besar kepada umat Muhammad. Kita tolak pahaman Khawarij, kita tolak pahaman Mu'tazilah, dalam bab wa'id kita ketepikan sebab mereka ni keras. Kita ambil pahaman Ahli Sunnah bahawa orang yang taubat, insya-Allah mereka ni akan dapat masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ulama tadabbur kata tafadulun nas fil amal. Manusia ni berbeza-beza dari sudut amalan, sudut berbeza. Maka ada orang yang masya-Allah beramal, iman dia mantap, akidah dia murni, dan amalan sunnah dia kemas, kita kata alhamdulillah. Ada orang yang sederhana-sederhana, amalnya kuat, tapi tak ikut sunnah. Gidi ikut hatu ayah pelik-pelik. Itu pun satu masalah. Ada orang yang jarang-jarang amalan, imannya ada tapi amalnya kurang. Kita kata, maka kata ulama, dengan berbezanya tingkatan amalan, tafaduluhum fil iman, menunjukkan iman itu turun naik. Dalam ulama al-sunnah kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu naik dan dia juga turun. Berdasarkan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina itu ketika dia mantap iman dia. Tak mencuri seorang pencuri kalau iman dia mantap. Iman dia lemah, goyah, dia pergi mencuri. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah. Jadi ayat ini yang ketiga, kita kata Allah Ta'ala beza-bezakan di antara manusia dari sudut amalan. Ada orang kuat, ada orang lemah. Jadi kita kena kuatkan amal kita tu, kena kuatkan, tingkatkan kita punya kepahaman dan amalan biar kita duduk di level yang atas. Jangan turun. Paling turun pun duduk tengah. Jangan turun ke bawah. Zalimun nafsi. Jangan sekali-kali. Yang keempat, tengok yang keempat Allah kata apa? Biiznillah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang yang laju mengejar kebajikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kenapa Tuhan sebut di sini biiznillah? Biiznillah, dengan izin Allah. Tuhan tahu tanda li alla yaghtarra bi amalihi. Jangan seorang itu terpedaya dengan amalan dia. Sebab aku buat amalan banyak ni kerana aku baik. Aku warak. Aku alim. Aku macam-macam aku. Jangan. Kita jadi baik ni biiznillah, dengan Allah, dengan keizinan Allah, mana Allah pilih kita. Baru kita jadi tawaduk. Bila kita banyak zikir, kita banyak ibadat, kita banyak sedekah, kita kata alhamdulillah, Allah buka hati aku untuk ambil lorong yang baik ini. Jangan kata sebab aku warak, sebab aku mengaji dengan tok syekh tu, tok syekh ni, sanak tu sanak ni lah yang aku jadi hebat ni. La ya akhi. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Jadi yang keempat, Allah Ta'ala letak pada kita biiznillah, kita dapat apa ni, melakukan amal yang banyak ini dengan apa? Dengan izin Allah, maknanya dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata kerana kita apa? Kerana kita bijak, kerana kita pandai, kerana kita baik, tak usah. Janganlah. Jadi tak boleh. Semua benda kita sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima,
Tengok di akhir ayat. Zalika huwal fadlul kabir. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu yang limpah kurnia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jawab dianya, anna akbar fadlin. Limpah kurnia yang paling besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tanda tuan-tuan. Bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan syarikat besar, bukan pangkat besar, tetapi an yuwaffiqhu lil qiyami bi ta'atihi. Taufik yang paling besar Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita iman, taufik untuk beramal. Warisa hadzal kitab ilman wa amalan wa da'watan. Allah Ta'ala berikan pada kita Quran, kita belajar, kita mengajar, kita sebarkan dan kita amal. Itulah yang paling besar. Zalika huwal fadlul kabir. Limpah kurnia Allah Ta'ala yang besar kepada kita. Apa dia? Apa dia? Allah Ta'ala taufik kita dapat melakukan ibadat. Masya Allah. Seorang pelajar, dia tengok orang ni ahli maksiat. Maksiat besar. Tapi kaya. Anak murid dia kata, nak Tuan Syekh, saya nak faham. Apa dia? Tengok kenapa orang yang baik-baik kena musibah, tapi orang yang ahli maksiat tak ada musibah dia. Segar mega kata orang. Gemuk gedeboh. Ibarat kata begitu. Tuan Syekh dia kata apa? Ya bunayya, wahai anakku. Manakah musibah yang lebih besar daripada seorang manusia terhalang daripada sujud kepada Allah Azza wa Jalla? Mana musibah? Kita nampak musibah ni musibah bencana ya. Bencana itu musibah lah, kita tak nafikan. Tapi musibah besar bagi orang beriman apabila terhalangnya kita daripada sembah Allah, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu musibah. Kalau kita baca dalam kitab ulama salafus salih, bila mereka terlepas, bukan terlepas solat, terlepas takbiratul ihram, bagi dia satu musibah. Kita bukan cakap terlepas takbiratul ihram, terlepas solat pun astagfirullah. Gitu ya. Baik. Berapa kita? 5. Kita pergi yang ke-6. Yang ke-6 Allah sebut jannatu adnin. Syurga yang kekal. Syurga yang kekal. Kata dia ulama, jannatu adnin itu wasfun li jumlatin al-jinan. Sifat bagi syurga. Sifat bagi syurga, bukan nama syurga. Oh ya Allah anugerahkan kepada aku syurga jannatu adnin. Tak. Nama syurga di antaranya Al-Firdaus. Tapi kalau kata Jannatu Adnin, dia panggil sifat syurga. Syurga kekal. Syurga kekal. Syurga yang kekal. Inilah pegangan Ahlus Sunnah, tanda tuan-tuan. Pegangan Ahlus Sunnah bahawa la yukhalladu finnar ahadun min ahli tauhid. Orang ahli tauhid tidak kekal dalam neraka. Maknanya dia kena celup dalam neraka, kena bakar dulu, kemudian dia akan keluar balik selepas daripada itu. Kitanya awal-awal lagi kita minta dengan Allah, tak mau sentuh neraka, walaupun sedikit, tak mau kita. Kalau tak mau buat perkara tak maulah. Cari langkah-langkah keselamatan. Kata orang, sedia payung belum hujan, sedia pelampung sebelum banjir contohnya. Kita pun sedia iman dan amal sebelum mati. Mudah-mudahan kita tak ada sentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-7. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Allah kata aku pakaikan mereka gelang daripada emas. Tadi saya tanya soalan, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa banyak sekali? Zukiral asawir, Allah Ta'ala sebut di antara perhiasan-perhiasan dalam Quran ini banyak sekali disebut al-huli, perhiasan tu. Wahullu dalam suratul Insan ayat 21, wahullu asawira min fiddah. Kami pakaikan juga mereka gelang-gelang daripada perak, daripada emas, min zahabin, dalam ayat ini pada emas. Daripada perak, mana comel ke? Yang ni kuning, yang ni putih. Barulah ada warna-warni. Kenapa? Soalan sayanya, kenapa Allah sebut di antara perhiasan tu gelang? Lish, Arab kata. Kata ulama tadabbur, yadullu ala kaunil mutahalli ghaira mubtazalin fil ashghal. Menunjukkan,
Orang yang boleh pakai gelang banyak-banyak ni menunjukkan dia sudah tidak buat kerja lagi. Tak buat kerja. Sebab itulah wanita muslimat kita ni waktu nak masak dapur dia tak pakai lagi gelang comel-comel dia ni. Nah, dia kau buat kerak ikan, buat belah apa ni ayam apa benda, seludah dia masak siap. Dah sidang dah tu, barulah makcik-makcik ni, makcik hajah ni masuk dalam bilik. Ya, pakai baju comel, gelang ada sekat beli. Habis sudah dah masak. Kalau dia masak, kalau tidak bibi masak, catering masak. Adik ulama kata, ya dulu menunjukkan bahawa ahli syurga tu tak buat kerja. Tak buat kerja. Lianna kasratal amal bil yadi, banyak buat kerja dengan tangan, orang tak pakai gelang. Masya-Allah. Jauh dia orang pergi ni. Fikir jauh-jauh ni. Ini diambil daripada tafsir Syarbini dan juga tafsir Ar-Razi. Maknanya ulama tadabbur ni tuan-tuan, dia pergi jauh, kita tak mikir. Kita dah ingat perhiasan ahli syurga, perhiasan. Rupanya tidak. Pakai gelang ni sebab dia tak ada kerja dah. Kerja dia nya relax-relax ya. Comel-comel, lawa-lawa ya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Minta masuk dalam syurga. Tak usah minta nak pakai gelang ke pakai setera. Itu sudah jadi pakaian dia. Kita kata tak jerdiklah duk minta benda yang sudah ada. Nah, macam kita nak pergi hotel. Saya booking hotel awak ni. Hotel bilik apa dia panggil? Bilik yang kelas lah, paling kelas. Tapi saya nak awak sediakan kain tuala, sediakan bantal, sediakan cadar. Ini pergi homestay macam ni. Pergi jadi ibarat macam tu. Ini maksud, ya Allah beri aku surga, dalam tu aku nak pakai sutera, nak minum madu, nak. Ulama kata ini minta yang tidak sepatutnya. Kita minta nak masuk surga. Al-Firdausil a'la minal jannah. Dalam tu sudah ada belaka. Masya-Allah. Para ulama kita ni dalam dia punya perbahasan dalam bab tadabbur ni tuan-tuan. Yang ke-9, yang ke-8 dulu. Yang ke-8 Allah kata apa? Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Ta'ala ni sifat dia pemaaf, pengampun dan terima kasih kepada hamba dia. Maknanya kita masuk dalam syurga ni, ahli syurga pun berdoa, alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazana inna rabbana. Itu dia panggil ta'lil. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala duka cita kami, sebab sifat Allah Ta'ala itu Ghafur, Maha Pengampun. Walaupun kita berdosa, kita zalimun li nafsihi, kita muqtasid, tapi layak juga ke syurga di akhirnya. Alhamdulillah. Syakur, Allah Ta'ala itu terima kasih kepada kita kerana dengan kata taat maka diberinya dar karamah, negeri yang paling indah, iaitulah syurga. Masya Allah. Yang ke-9, azhaba 'anal hazana, Allah Ta'ala hilangkan kepada kita duka cita. Kata di para ulama, ayat ni sebalik. Bila tak ada duka cita, maknanya sifat ahli syurga kamalul farhi was surur, sempurna kegembiraan, happy, tak ada duka cita langsung. Tak ada duka cita. Tak bolehkah kita duk mikir-mikir stres dari syurga? Tak ada nak mikir apa laginya. Allahu Akbar. Ada juga manusia pelik. Tak. Kalau masuk dalam syurga esok, adakah sakit gigi? Jangan duk cari kat benda pelik-pelik ni. Jangan jadi macam budak tak pernah tanya soalan dalam kelas kan. Ingat ada cerita. Lewat dah masa. Tidak kita cerita budak tak pernah tanya soalan dalam kelas. Satu hari dia tanya. Dia tanya pelik lalulah benda ni. Kita jangan buat benda pelik. Baiklah, yang ke-10, yang terakhir, para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut sifat ahli syurga, mereka berdoa. Dia kata apa? Allazi ahallana daral muqamah min fadli la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Negeri yang kekal, tempat tinggal yang kekal, tak ada sukacita, tak penat, tak letih. Jadi dia kata itulah sifat syurga. Darul Muqamah, makna Darul Muqamah ni min asma'il jannah. Kata ulama tafsir, dia kata salah satu daripada nama syurga Darul Muqamah, maknanya ataupun sifat dia tu syurga tempat tinggal yang selama-lamanya. Yang ta'bidul jannah, makna ini menunjukkan syurga itu kekal. La tuqayyadu bi zaman, tak ada tempoh. Inilah mazhab kita. Kita mengatakan bahawa syurga itu negeri yang kekal, negeri yang tidak ada tempoh, negeri yang tidak ada limit. Masuk ya tak keluar. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami ini ahli syurga. Ya Allah, berikanlah kepada kami, dua ibu bapa kami,
guru-guru kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang bersama dalam majlis kami ini, ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, hidup kami di atas dunia di bawah bumbung, di bawah naungan Al-Quran, mati kami dengan husnul khatimah, dan layakkan kami untuk sampai ke surgamu, serta kumpulkan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam surga, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Dan kita juga berdoa pada hari ini supaya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, dengan nama-namamu yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, ya Allah, engkau hentikanlah hujan di tempat berlakunya banjir. Ya Allah, surutkanlah air itu daripada takungannya, hantarlah ke laut dan tempat-tempat yang selamat. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang terperangkap dalam banjir di mana saja yang berada di negeri kami ini dan juga di luar kawasan kita ini. Yang penting saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan ini, ya Allah, selamatkan mereka, hentikanlah hujan di tempat mereka dan turunkanlah air, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin, serta berikanlah keampunan, berikanlah ketenangan kepada saudara-saudara kita yang telah ditimpa musibah, supaya mereka berihtisab, mengharapkan pahala, dan engkau lepaskan mereka daripada kesusahan mereka, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Arhamar Rahimin. Wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.